Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang pertanyaan. Yang pertama, seperkara yang sangat menyulitkan saya di masa saya sembahyang hingga berkali-kali takbir. Dan kadang-kadang sampai saya tak sembahyang disebabkan kuat was-was saya, padahal niat memang cukup senang untuk masuk di hati. Tetapi bila tengah takbir dan kadang-kadang tengah baca Fatihah atau tahiyat, datang secara mengejut di hati supaya semula sembahyang atau semula membaca, menyebabkan hati saya cemas. Pertanyaan saya seperti berikut. Yang pertama, bagaimana hendak menghilangkan was-was yang sudah dikatakan melampau had itu, padahal sebelum saya sembahyang telah dibaca surah An-Nas, surah Al-Falaq, dan kadang-kadang ayat kursi pun saya baca. Yang kedua, adakah sah sembahyang saya kalau diteruskan dalam keadaan hati saya keluh kesah, sama ada hendak semula sembahyang atau tidak dengan sebab was-was yang kuat itu. Yang ketiga, bagaimana hendak membezakan di antara yang betul perkara itu datang dari hati dengan was-was, kerana kedua-duanya itu hampir serupa. Yang keempat, apa sebab was-was begitu kuat menyerang saya? Adakah ini dikatakan percubaan Tuhan? Kemudian, bagaimana kalau datang dari pihak hati yang melibatkan rasa iman? Kemudian kita sedar salah, padahal kita tak mahu merasakkan iman. Dan Tuhan tahu hati kita, dan keadaan seperti ini adakah menjejaskan akan iman? Alhamdulillah fatwanya. Soalan yang pertama tentang datang was-was di dalam sembahyang. Katanya Sayyidina Utsman ibnu Abil As radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Rasulullah SAW berkenaan was-was dalam sembahyang. Sayyidina Utsman tanya bab was-was. Jawab baginda itu adalah syaitan yang bernama Khindi atau Khanzab. Jika kamu ada berasa dengannya, hendaklah kamu berlindung kepada Allah, membaca a'udzubillah. Berasa mari, ganggu, katalah a'udzubillah. Dan hendaklah kamu berludah di sebelah kiri kamu 3 kali. Sayyidina Utsman kata, ditanya Rasulullah kata suruh ludah, lepas berlindung ludah 3 kali. Sebelah kiri, sebelah depan kiblat, sebelah kanan makruh. Kata Sayyidina Utsman, saya pun buat apa yang dipesannya itu, maka Allah telah menghilangkan was-was itu daripada saya. Dan dikata orang sejati orang mukmin, kata syaitan 6 macam. Jadi hak ni yang Rasulullah ajar dia. Berasa mari, dia mari ni tak nampak, dia syaitan. Iaitu disuruh buat benda-benda yang kita buat dah. Buat semula baca hak. Tak somel dia. Ya tu. Bukan guru Quran tau, syaitan. Suruh ulang balik ni. Nampak? Suruh betul mula tajwid. Kata orang 6 macam senjata, 6 jenis pistol nak lawan syaitan. Yang pertama, membaca isti'azah. Na'udzubillah minasyaitanir rajim. Baca isti'azah dipanggil. Ta'awuz. Yang kedua, membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Yang ketiga, membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, meninggalkan tamak. Yang kelima, meninggalkan angan-angan. Yang keenam, meninggalkan dunia. 3 mudah, 3 payah. 3 kat depan boleh baca belaka. A'udzubillahi minasyaitanirrajim boleh baca. La ilaha illallah boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim bila-bila masa boleh. Meninggalkan tamak semula payah. Tamak. Meninggalkan angan-angan, meninggalkan dunia, 3 barang payah. P yang sangat pahit. Tak apa kita makan, kat rumah kita makan pahit sikit tak apa. Tak apa ekor debok tu. Tak makan apa? Tak apa nak makan P ni. Tak. Tuk guru tak mau telang 3 ni. Kat depan ni mana ni? Meninggalkan dunia, meninggalkan angan-angan, meninggalkan tamak. Penyakit ni syaitan suka, dia mari. Payah nak berobat lah. Lepas tu kalau tak makan ni payah. Payah baik.
Tak mesti orang tu was-was dalam sembahyang gangguan ni. Ada orang yang diwas-waskan dalam kehidupan ni. Bila kita nak buat kebajikan, dia mari gangguan. Was-was kau. Tak dang lagi nak jumpa orang lagi, so gias lah. Pasal sepuk dengan Isya tu, janji tu. Banyak ganggu kita. Banyak ambil dunia, banyak lah dia mari. Mudah lah dia buat kerja. Jadi kena patang. Bila patang tak makan obat tak apa. Makan obat tapi tak patang. Payah baik. Tak? Nak berobat kurat. Obat makan mau, tak kaki 3. Tapi udang 5 kilo hari. Payah nak baik. Diceritakan ada satu kaum datang mengadu kepada Hasan Basri akan waswas syaitan. Seorang ulama. Orang warak ni. Katanya dia baru keluar daripada saya sekarang. Dan mengadu hal kamu. Hasan Basri kata syaitan baru balik ni. Kamu mari lalu. Syaitan baru balik. Dan syaitan berkata kepada saya, beritahu kepada manusia tinggalkan dunia. Aku nescaya tinggalkan agama mereka itu. Tinggallah dunia. Jangan hati itu nak kepada dunia. Aku tak cara dia. Dan tersebut dalam kitab I'anatul Talibin dalam bab sifatis salah, tersebut dalam kitab Majmu' dan Tangkih. Ini kedua-dua ni kitab Imam Nawawi. Kau yang dipilih oleh Imam Haramain dan Al-Ghazali. Imam Haramain, guru Imam Ghazali, adalah memadai pada niat muqaranah Europiyah, iaitu bersaingan di sisi orang awam dengan kira-kira ia dikira telah menghadirkan dalam hatinya hay'ah salah, rupa semayang, dengan ijmal serta dengan apa yang wajib diingatkan dari fardu dan waktunya, yang ini ta'in, dan disaingkan dengan satu juzuk bahagian daripada takbir. Memada tu. Yang ini janganlah kita menebak-nebak niat sampai kepada had yang bukan. Kita tak boleh nak buat juga. Nak seretak nampak niat tu dengan alik pada akbar, payah tu nak nampak selalu niat. Mari setokor, tu payah dia pun mari kaca dulu. Alik dulu. Niat keliang. Niat keliang, niat dulu, alik keliang. Tak. Memada satu juzuk daripada juzuk takbir cukuplah. Allah kata ulama dalam lafzu jalalah yang kedua tu nampak ya, aku mengerjakan solat fardu maghrib, cukup mudah. Dan kata Ibnu Rifa'ah, dialah yang sebenarnya. Ini pendapat yang sebenarnya. Yang ini tidak dimestikan kita kena niat seretak dengan huruf ni, seretak dengan huruf dah. Inilah pendapat yang benar, yang mudah. Dan tidak harus lain daripadanya. Ni siapa dia kata orang lain tak betul ke? Inilah betulnya. Hadirkan niat itu dalam satu suku daripada takbir. Inilah cara yang paling mudah. Bukan hanya seretak. Jangan dulu kemudian dengan amzah pada akbar. Dan jangan biar sama-sama habis. Sama-sama habis dengan ra takbir akbar tu. Payah. Allah tak masuk umur. Duk main gitu slow. Dan kata dia kata inilah, kata Ibnu Rifa'ah, tidak ada yang lain daripadanya. Dan dibenarkan oleh Imam Subki, dan barang siapa yang tidak berkata dengannya akan jatuh dalam waswas yang keji. Orang kata kalau begini tak sah lagi niat, jatuh dalam waswas yang keji. Itu kadang-kadang nak melebeng-lebeng pada niat. Masalah pasal ta'yin ni adalah masalah ijtihad ulama. Tidak disebut secara nas, secara jelas di dalam hadis. Maka janganlah kita menebeng-nebeng pada perkara yang tidak ada nas. Cukup sekadar yang dikatakan sah oleh ulama. Kau tak taruh ta'yin, cukup. Aku semayang fardu maghrib. Dan di sisi imam yang tiga, Hanafi, Maliki dan Hambali, harus didulukan niat di atas takbir dengan masa yang sedikit. Mazhab lain kata belum takbir berdiri itu boleh niat dah. Cukup mudah. Mereka kata memadai. Walaupun mereka berpendapat adalah sunat muqaranah menyertakan niat dalam takbir, tapi harus niat sebelum takbir. Dalam mazhab Syafi'i kita dan mazhab Maliki ni dalam takbir tapi harus pada mazhab lain sebelum takbir, tapi dengan masa yang sedikit. Jangan rumah niat dah. Rumah tu niat dah. Dengar orang pada maghrib, je aku mayang pada maghrib. Itu bukan masa yang sedikit, masa yang panjang.
Nampak? Mana? Sebelum takbir. Dibolehkan. Sebelum sampai masanya yang sedikit. Dan waswas yang keji itu datang daripada kerosakan pada akal. Akal rosak. Waswas keji. Gangguan, tidak panggil orang tu waswas. Macam datang gangguan pada Sayyidina Usman, bukan dia orang waswas. Datang gangguan. Bila gangguan tu kita layang ke dia sama, tak berobat, barulah kita ni kena penyakit waswas. Dia tak kena, dia tak mesti mari tu dia lekat penyakit. Tak. Dia mari kacak. Macam nyamuk lah. Tak mesti dia ketik kita bahan denggi. Tak. Atau jahil pada agama. Jahil pada agama. Bahasa tak belajar langsung apa semua. Bahasa baca sendiri. Ataupun dengar sekali tu. Tak. Tak mau dengar molek. Duduk jauh-jauh dengar. Dia dengar nak duduk dalam kedai kopi dengar. Antara dia dengan orang ngajar tu, lori pula lalu depan. Lori, bah apa semua. Ikat ikan pula tu. Tak. Lagi bahaya. Duduk dekat sikit lah. Takut kata lain, bunyi lain. Lalu bunyi motosikal kali. Bahan hukum halal jadi haram bunyi. Ganggu motosikal. Tak. Jadi fitnah dia kata tu guru tu kata haram. Padahal dia jauh. Tak ni lah boleh makan si dagang dalam tengok. Tak. Dan jika kamu kata ini berlawanan dengan kata setengah ulama waswas itu tidak berlaku melainkan bagi orang yang kamil. Ada orang kata waswas hanya berlaku pada orang yang sempurna. Jawab saya, tidak ada berlawan, kerana yang pertama waswas yang keji ditanggungkan ke atas orang yang berpanjangan waswasnya hingga tidak sempurna ibadat. Ini waswas yang keji. Kalau kita ni waswas yang tidak keji, sekali-sekali dia mari. Tak. Sama-sama kita tak layang, ada sekali-sekali dia mari. Jadi kita tak ingat pula. Tak. Niat ketuk apa dah niat dah ni. Sekali-sekali tu. Hak keji ni, hak tidak menyempurnakan ibadat ni. Tiap-tiap kali mengerjakan ibadat jadi waswas sama. Dan yang kedua, waswas itu tidak berlaku melainkan di atas orang yang sempurna, ditanggungkan ke atas orang yang bersungguh-sungguh melawan syaitan di dalam waswasnya supaya diberikan pahala yang sempurna. Ini kata ulama. Orang yang kami sentiasa didatangi oleh syaitan kerana Tuhan nak naikkan martabat. Memanglah sebab syaitan ni musuh. Syaitan ni adalah musuh bagi kamu. Maka kita kena lawan musuh yang Tuhan utuh kepada kita ni. Bila kita lawan musuh, iaitu syaitan, boleh pahala. Tiap-tiap mari ganggu kita lawan ni boleh pahala. Dia ganggu pula lawan boleh pahala. Dia kena lawan. Bukan suruh menang. Itu fikir Allah. Lawan. Tak menang tak apa. Lawan. Syaitan ni fikir dia memusuhi orang-orang yang beriman. Maka kerja kita kena lawan. Sebab dia janji dah kan, la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Allah, demi kebesaranmu, demi kebesaran kemuliaan dan kebesaran kerajaanmu, dia bersumpah depan Allah. Aku akan pesongkan mereka itu ataupun ganggu mereka itu, ini manusia ajma'in. Kau mari dengan taufik pula. Semua sekali. Dia janji dah kan Allah. Semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Melainkan hamba-hambamu di kalangan mereka itu yang ikhlas. Dari nak ganggu. Syaitan kabur rahsia dia. Orang ikhlas tak diganggu. Berkata Jarir bin Ubaidah Al-Adawi, saya telah mengadu kepada Ala bin Ziyad apa yang saya dapat dalam ada saya daripada waswas. Jawabnya, itu adalah seperti rumah yang dimasuki oleh pencuri. Dia kata masuk waswas dalam hati kita ni macam rumah orang curi masuk. Sekiranya terdapat apa di dalamnya akan dia nak ambil. Orang curi dia masuk cari nak ambil barang dalam rumah. Dan jika didapat ia akan pergi meninggalkan rumah itu. Yang artinya hati apabila bekerja dengan zikrullah, syaitan tidak ada jalan sampai kepadanya hati. Ada jaga tak boleh masuk kan? Tetapi syaitan akan membayangkan padanya waswas di waktu berhenti daripada berzikir. Bila berhenti berzikir, dia buat marikan waswas supaya kita layang ke dia untuk melalaikan daripada zikrullah. Maka seorang hamba itu dicubakan dengan syaitan pada tiap-tiap waktu dan tidak akan direnggang daripadanya, tetapi ia akan lari apabila disebutkan nama Allah, zikrullah. Ingat sebut nama Tuhan ni, tak kata syaitan ni macam anjing salok lama. Sebut nama Tuhan dia, dia pun senyap. Tuhan dia. Dia kenal Tuhan dia tak? Dan berkata Qais bin Hajjaj
telah berkata syaitan saya kepada saya masuk padamu padahal saya seperti unta, tetapi sekarang saya seperti burung. Katanya, kenapa jadi begitu? Jawabnya, untuk awak menjadikan saya kecil dengan kitab Allah Quran. Dia ni, tiap-tiap manusia ni dia ada syaitan berserta dengan anak Adam. Bila lahir tu ada lalu dah. Dia akan kacau daripada kecil. Nak dari kecil tu dia nak dah. Batu suruh bang telinga kanan. Nak pamak telinga kiri. Tak mau ganggu ni. Dia ambil. Dia ikut ide dia. Dia tak lari jauh. Kita sewa sepanjang, duduk sewa sepanjang. Bagian kita dah. Kita pergi pindah ke kapal, pergi go kapal. Nampak? Hak bagian kaca. Dia ada sekor tau. Tapi hak maknanya Qais ini, masa mula-mula mari gemuk macam unta. Dia ni guru macam burung. Katanya syaitan tu kepada dia. Pasal apa? Qais ni mulut tak basah, tak kering mulut, biasa baca Quran. Guru benda hak menyakitkan syaitan, baca Quran. Baca surah Abah gemuk dia. Sambung. Tuan ni baca surah Abah beres, sila lendik syaitan. Tak geng dia. Baca Quran, nampak? Jadi sakit. Maka barang siapa yang banyak waswas dalam sembahyang, hendaklah dia berlindung kepada Allah daripada syaitan, membaca a'udzubillah, kata lagu tu. Dan berkata Allah, ma ini a'udzubika minasyaitan al-waswasati khanzab. Maka Allah akan menghalaunya. Ini bacaan orang yang waswas, ambillah bacaan ni. Tak boleh baca sebelum sembahyang. Walaupun bukan sunnah. Sunnahnya mulakan dengan takbir. Tetapi ulama mengatakan boleh. Jikalau untuk mengelakkan daripada gangguan syaitan, tidak mengapa dikata membaca bismillah, a'udzubillah dan bacaan-bacaan doa melindung daripada syaitan. Boleh. Tapi jangan baca kuat pula dah. Duduk dalam takbir bagi baca kuat. Tengok orang ni baca kuat. Baca pelahang ni lah. Benda yang tidak, yang disuruh itu permulaannya dengan takbir. Takbir tu hak kata asal. Bismillah ni tak sunat. Ayat bismillah asalnya. A'udzubillah tak sunat. Cuma dia harukan ulama ambil berkat. Mulakan dengan bismillah. Bukan sunnah. Dan diharukan membaca a'udzubillah dan bacaan pelindung apabila nak mengelakkan tujuannya daripada gangguan syaitan. Boleh baca. Bila dibolehkan lagu tu jangan kuat. Perlahan dah. Ini kuat. Kuat dia. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul a'udzu birabbin nas. Kuat dia. Perlahan dah. Apa dengar lu 3 sah. Tak. Benda yang harus saja, yang bukan asas sunnah, perlahan lah. Macam kisah Tok Bilal lah. Selawat Nabi tu masa nak naik atas tangga tu bukan sunnah. Tu selawat masa tu. Tok Patik ambil tokat gigi tu, Tok Bilal pun selawat. Bukan sunnah tu. Tapi ada ulama mengatakan harus perlahan lah. Yang kuat. Kuat tu. Benda yang bid'ah yang diharuskan lagu tu jangan kuat. Dan ada di khilaf di kalangan ulama. Dia cerah tokat, dia pun gigi tak bila. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak umpamanya. Belahang lah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Belahang. Ni kuat dia pula. Hak sunnah hak Mana hak sunnah khutbah. Hak cakap tak kain. Hak sunnah. Dia balik payah habis. Hak bid'ah belahang dah lah. Itu bacaan antara dua khutbah. Hak Bilal baca masa tak ada hamil. Jangan kuat tu belahang ni. Tak ada nah tu. Belahang ni. Nampak lagi. Belahang dah tu. Hak tak ada nas tu. Hak khilaf ulama. Tak apalah kita lah anggap pasal ada pula Pak mengatakan harus baca. Tapi jangan kuat. Bergepur masjid. Yang disuruh kau tak kena. Maka Allah akan menghalau. Dan ada Syekh Abu Hasan Syazili mengajar sahabat akan sesuatu yang menolak waswas dan fikiran yang buruk.
Dan berkata barang siapa yang ada merasa demikian adalah ia meletakkan tangannya ke atas dadanya dan berkata, boleh kita amal. Dia boleh amal bukan ajaran Nabi, boleh, hak molek. Doa-doa yang bukan daripada Nabi, ya, ulama karang tu karang boleh, tak ada masalah. Tak ada tak boleh. Dan yang tak boleh kan tak boleh. Afdal hak maksur, hak daripada Nabi, hak tu paling afdal. Bacaan lepas sembahyang, zikir lepas sembahyang, doa lepas sembahyang, hak daripada Nabi paling afdal. Hak lain harus. Faham tak? Boleh. Boleh, itu harus lah. Ni bacaan kaifiat daripada Abu Hasan Syazili, seorang ulama sah, seorang ahli sufi. Dia adalah pemuka tarekat, tarekat Syaziliyah. Dia kata letak tangan kanan atas dada kalau mari gangguan. Subhanal malikil quddus al khalaqil fa'ali. 3 kali baca. Subhanal malikil quddus al khalaq al fa'al. Kemudian berkata, in yasha' yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa mazadika 'ala Allahi bi aziz. Daripada surah Fatir. Tak, tangan kanan letak atas dada. Dan orang yang tak semayang dalam berkata demikian sebelum takbiratul ihram, boleh baca, tapi jangan kuatlah saat ni. Dan tersebut dalam hadis adalah bagi wuduk syaitan yang bernama Walhan. Bagi yang kacau orang ambil wuduk nama Walhan, Sansri Walhan. Maka hendaklah kamu berlindung dengan Allah daripada ni. Maknanya ganggu orang semayang air, ambil air wuduk ni, ganggu orang mandi junub daripada zaman Nabi dah. Bukan baru ni. Tak, tapi tua dah ni. Kacau hakmu ni. Dia ada satu jabatan dia panggil, jabatan taharah syaitan. Ni bahagian tu. Dia akan kacau orang mandi junub, bahagian ambil wudu. Dia punya ketua pengarah nama Walhang ni. Tentera dia ramai lah. Macam malakul maut lah. Dia jabatan maut, jabatan mati ni. Tentera dia ramai. Tu kan ambil nyawa. Dia ambil nyawa para Nabi, orang hebat-hebat. Kita ni astor-astor dia lah, orang bekeng-bekeng. Tapi bawah jabatan ni, ni Walhang juga. Nama ketua pengarah Tan Sri Walhang. Hak ganggu ramai setiap hari, tak kolor tak pahit. Nak kenal. Ada tu guru raja, dia kata sebut gini, Walhang, aku kenal dah mu. Kata gitu. Ada dia tak kacau. Tadi dia kata tak kena tumi. Sebut nama lah apa. Datang ni kenal gue. Dia kata. Rupanya dia sungguh dia dengar. Tak? Bagang hidup kan. Kata gitu. Sudah hak ni oleh uduk oleh ni kata datang ni kata katua ni. Nampak Walhang apa panggil aku. Padahal tu kata ke syaitan. Dia cakap kuat. Baik. Maka adalah kamu berlindung dengan Allah daripada Walhang, kerana syaitan itu akan datang kepada orang yang mengambil sembahyang. Dia akan datang. Hijir dia. Dan berkata kepada kamu tidak sempurnakan wuduk kamu, kamu tidak basuh muka kamu tidak sapu kepala kamu. Syaitan itu akan ingatkan kepadanya perkara yang telah pun dibuatnya. Biasa. Kalau kita belajar gini dah, kita tak layan, kita tak ada Walhang. Tak? Orang hak jenis tak belajar tak apa lah. Tiup gini memang ala hang lalu. Siang hari tiup sikit, basuh mula kaki. Basuh kaki dah habis naik nak sampai kat sok. Siku kanan tak kena, balik semula. Berjeruk tak yakin pun sudah. Sampai dalam sok dia tak habis lalu. Betul kilah kain, betul piyah apa semua. Tapi tengok tapak kaki cek balik. Cek air ada buluk. Gitu. Dah orang salang mayang mula sekarang tak dang tengok. Dia nak suruh dengar. Dan dengar apa? Maka barang siapa yang datang balik sesuatu daripada itu Walhang, maka hendaklah ia berlindung kepada Allah daripada Walhang itu. A'udzubillahi minal Walhang. Sebut tu. Kata ulama. Aku minta berlindung dengan Allah daripada Walhang ni. Nama dia Walhang. Maka Allah akan menolak daripada orang itu. InsyaAllah Tuhan akan tolong. Dan kata setengah ulama sunat baca la ilaha illallah bagi orang yang terkena waswas dalam wuduk dan semayang. Dan seumpamanya kalau syaitan berkala mendengar zikir ia lari dan diulangi la ilaha illallah kerana ia adalah kepala zikir. Dan Syekh Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu berkata, jika kamu hendak waswas itu berhenti daripada kamu, maka bila waktu yang ada kamu berasa akannya waswas, maka hendaklah kamu bersukacita. Dia nak suruh gembira.
Kerana apakala kau suka cita, ia akan berhenti daripada kamu. Kerana tidak ada sesuatu yang lebih dibenci oleh syaitan daripada suka cita orang mukmin. Dia yang marah syaitan ni kalau kita gembira. Dan jika kamu berduka cita, dia akan tambahkan kamu. Saya salingkan ini, semoga Tuhan mendapat panduan dan mengamalkannya, insya-Allah. Tuhan akan menolong saudara, dia kata. Ini itulah. Kita tengoklah mana-mana patut kita buatlah. Kalau datang kejadian lagu tu, was-was nak ganggu kita, itulah cara dia. Kalau dah hilang juga, niatlah sebelum takbir. Cukup mudah. Niat sebelum takbir. Dia boleh. Walaupun mazhab Syafi'i, dia darurah dah. Al-amru idza baqa ittasa'a. Sesuatu perkara itu bila terkepit, maka diluaskan sedikit. Terkepit dah. Tak lari nak niat dah dalam takbir. Lari dah. 14 kali pun dah masuk dah. Banyak gangguan. Maka orang ni, orang terkepit dah ni. Maka diluahkan hukum pelonggar. Kalau dilonggar banyak, jatuh pula seru. Longgar sikit. Iaitu niat sebelum takbir. Yang nampak tu? Itu kata Imam Syafi'i tu. Boleh pelonggar. Kemudian soalan yang seterusnya, adakah sah ditanya semayang? Ya, sah semayang saudara selagi saudara tidak batalkan. Dengan salah satu perkara yang membatalkan semayang. Keterangan lanjut dalam perkara membatalkan semayang, dia pulih kitab fiqh. Dia kata dah kalau ganggu syaitan lagu tu sah semayang. Ya, tengah semayang mari tinggal gitu gini syaitan. Dia mari kacau. Sah tak semayang? Sah selagi kita tidak membatalkan semayang. Kita batal. Semayang batal dengan perkara yang membatalkan semayang. Kemudian dia nak tanya, dia nak tahu maksud yang ketiganya tentang waswas itu. Benda yang datang dalam hati, yang molek, kalau tak molek, yang manusia ni. Jawabnya, asal makna waswas itu ialah suara yang perlahan. Suara tapi perlahan. Perlahan sekira-kira tak dengar di telinga. Dengar pada dada kita. Dia rasai dan waswas itu adalah syaitan. Sama ada daripada manusia atau jin. Dialah yang membisikkan dengan keburukan dan kejahatan dan kekufuran ke dalam hati manusia. Oleh sebab itu, kita diajar oleh Quran berlindung kepada Allah daripada bisikan syaitan. Jadi, syaitan ini, bila dia mentiup dada manusia, tujuannya untuk merosakkan kita. Kalau akidah nak suruh rosak, kalau semayang nak suruh rosak, kalau wudu nak suruh semula. Benda yang kita nak buat benda baik, nak pergi surah nak suruh tak jadi. Kadang-kadang waswas itu daripada manusia. Kerana syaitan dua jenis. Syaitan jenis jin tanduk se. Jin tak ada tanduk se. Jin kepala hitam. So dia surah. Syaitan tu. So dia mulut gigi sangat kang. Kang tekan kang. Mana tak? Itu syaitan tu. Bisikan syaitan. Tak kira lah ketua kapung ke siapa-siapa tak kira. Tujuannya supaya jangan buat ibadat. Kalau bisik itu supaya tinggal maksiat tu lain. Itu lain. Nampak? Bisikannya supaya tinggal ibadat. Supaya kita tak jadi kerjakan taat. Syaitan. Walaupun comel orang, syaitan tak dikira. Syaitan kita buat kawan kau. Ini. Ada cok syaitan. Syaitan milenium. Ada ngecok. Rabu sting. Baca gini, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Ini bacaan Nabi aja semua. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika an yahdurun. Ini bacaan Rasulullah. Ya Allah, Tuhan aku berlindung denganmu daripada tiupan gangguan bisikan syaitan-syaitan ini. Dan aku berlindung padamu daripada mereka datang dekat pada aku. Boleh dibaca kalau datang syaitan manusia boleh kau. Nampak mata orang kaki jahat ni mari. Itu pun baca depan dia. Nampak? Baca. Minta berlindung dengan syaitan. Apa mu ingat aku syaitan? Memang syaitan. Baca lagu tu. Orang kata mari lah, masuk kumpulan aku gini-gini nak ambil borang. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta berlindung. Allah parok ni. Apa minta berlindung. Dakwah pula tu. Tak. Ajarkan. Supaya derhaka kepada Allah. Tak. Kita minta berlindung. Dan apa yang terlintas dalam semayang seseorang itu, dengar perkara-perkara yang ajak kepada maksiat, minta berlindung. Ini kata guru. Tak.
Dengar dalam radio kata datanglah beramai-ramai. Kepada petunjuk ke pentas di padang batu buruk. Itu baca kuat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Na'udzubillah min zalik. Minta berlindung. Nak, dia dengar dia. Allah, warna apa minta berlindung? Syaitan ke apa ni? Syaitan ni ajak joget-joget ni. Dan apa yang terlintas dalam sembahyang seorang itu pada perkara dunia adalah dinamakan was-was. Dia nak suruh mari benda dunia. Oleh sebab itu kita suruh khusyuk dalam sembahyang. Lawang ni. Bila tidak ada was-was, tidak ada teringat dunia, dipanggil khusyuk lah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguhnya beruntunglah orang yang beriman itu, orang yang khusyuk dalam sembahyang, dan arti khusyuk ialah merendahkan diri serta dengan takut dan setiap anggota badan diliputi oleh gentar dan hebat dalam hati. Itu kesempurnaan khusyuk. Sekurang-kurang khusyuk, hati kita ada bersama-sama di dalam saf. Jangan balik rumah. Dia panggil hadir hati. Yang kedua, bagi makluman Tuhan adalah sentiasa berada di syaitan tu adalah sentiasa berada di samping seorang hamba Allah. Maksud utama ialah hendak melalaikan manusia. Dia ada sama. Cuma bila kita sebut zikrullah, dia tak jadi nak masuk dalam hati kita. Daripada ingatkan Allah, kita baca Quran itu pun tanah. Gitulah. Kita dah baca Quran, buka ranya ni naik pula tambah lebih terang kali. Kita baca Quran itu mau lari tanah pula. Tak. Lari jauh tak lari Kuala Lumpur. Dah mana-mana hak dijaga. Tak. Dijaga seorang dijaga. Tak pada beranak. Dia nak dah. Dan membayangkan kepada manusia sesuatu yang buruk dan maksiat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah telah bersabda, ya'ti syaitan ahadakum fayaqulu man khalaqa kaza. Man khalaqa kaza hatta yaqula man khalaqa rabbak. Fa idza balagha dzalik falyasta'id billah wal yantahi. Nabi kata, syaitan datang pada seorang kamu dan berkata, siapa yang menjadikan ini, siapa yang menjadikan ini, siapa cipta langit, siapa cipta bumi. Dia mari gangguan lagu ni. Hingga ia syaitan kata, siapa yang menjadi Tuhan kamu. Akhirnya lagi, siapa buat Tuhan? Dia Tuhanmu ada, takkan tak ada orang buat. Takkan ada debok gitu, tak ada orang buat. Tak masuk akal syaitan. Mula dia kocek kot bigar tu. Siapa cipta langit, siapa turun hujan, tak? Siapa buat hayawan-hayawan, lari siapa buat Tuhan kamu. Dan apabila sampai situ, hendaklah orang itu berlindung dengan Allah dan berhenti. So layang macam tu. Waktu tak boleh layan. Tahulah, ini adalah syaitan. Dia nak suruh sesat. Layang ke dia tu, jadi ayah ping. Tak? Layang ke dia. Nak? Betul juga. Ada tak ada dulu, tak ada kediam, tak mula sabah. Jadi hakikat insan, mak laksmana. Jadi puak ayah ping. Ilmu satu sehari daripada Tuhan. Ilmu dia tu Tuhan berat. Esok baru ada, hari ni ilmu dia ada dah. Tu sehari. Pasal dia kata Tuhan ini menjadikan dirinya sendiri, bukan orang lain jadi. Hebat juga bunyi. Tapi lemah. Nampak? Baharu Tuhan. Dia kata sebelum ada langit, ada bulan, ada bintang, ada cakrawala, ada matahari, ada gunung, ada ganang, ada pulau, ada lagi, ada binatang, ada orang, ada lacing. Umpamanya tak sebut dah boleh. Kena sebut. Mana sebelum ada segala perkara, maka ketika itulah Tuhan menjadikan dirinya sendiri. Nampak? Ni kitab asal anak iman. Ni kitab Mak Laksmana Hakikat Insan. Nampak? Ni kitab Nur Hidayah. Molek nama Nur Hidayah. Ngaji jadi kafir. Faham? Tuhan menjadikan dirinya sendiri tanpa perlu daripada bantuan makhluk. Kerana belum ada nama yang bernama makhluk. Ada ni. Sebelum langit bulan, Tuhan jadikan diri sendiri. Jadi ada dulu, ada Tuhan ni. Ada dulu kediam. Dia gohek kot tu. Nampak? Ni semua ni adalah anak murid syaitan. Hak tewah belaka dah. Dia bersebdaya dengan zaman Nabi pesan dah. Barang siapa yang cipta Tuhan kamu, siapa dia? Hak mana? Kita layang tu jadi reaksi cakap dengan abang ni. Dia ada boleh layang, dia ada hak tak boleh layang. Nampak? Dan saya kata syaitan, bini kita dah ada hak patut layang. Ada kita dah patut layang. Cakap, layang dia nak mau mampu kita. Tanya mau, mata kejap cakap ni, tak kata. Bapak yang layang tu. Faham? Dia dengar tak? Tak dengar tak?
Nah, tapi dah dia semua tak layang, kena layang attack. Kita tanya benda-benda hak patut layang, kena layang. Deh. Tak patut layang rumah tangga orang. Apa cara tu. Deh. Tu soal layang je. Biar dia mabuk seteko. Dan sebuah hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Jaddidu imanakum." Faqalu ya Rasulullah, "Kaifa nujaddidu imanana?" Qala akthiru min qawli la ilaha illallah, laisa laha min dunillahi hijab. Nabi kata, baharukan iman kamu. Perbaharulah iman kamu sama-sama. Maka sahabat menyahut, ya Rasulullah, bagaimana kami nak membaharukan iman ni? Lagu mana membaharukan iman? Jawab Nabi SAW, banyakkan daripada perkataan la ilaha illallah, tidak ada baginya lindungan untuk sampai kepada Allah. Yuk sampai ke Tuhan. Nah, inilah afdal zikri, bacaan zikir, sebutan ingatan yang paling baik. Inilah zikir nabi-nabi yang dahulu. La ilaha illallah. Maka hadis yang pertama menunjukkan, tapi dia buang la ilaha illallah, buang, cabut. Kalau rambut kiri lah cabut. Taruh 2-3 keping. Takut ketok tangan ke buana. Banyak buang. Orang tulis la ilaha illallah buang, subhanallah buang. Nampak? Buang gitu. Buh tu Terengganu Bestari. Apa benda? Tak nampak jadang tu. Maka hadis yang pertama menunjukkan bahawa syaitan itu sentiasa menggoda manusia dan bertujuan memperdayakan manusia supaya jadi kafir. Yang suruh jadi kafir, siapa buat Tuhan? Mana ada Tuhan pula tak ada dulu, tak ada kediang. Mesti ada, setiap benda yang ada mesti ada dulu. Mesti ada ciptanya. Dari itu kita diajar sampai pada hak yang tertentu adalah baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, jangan layang. Dan berhenti daripada melayang syaitan. Dan hadis yang kedua mengajar kita supaya kita berada dalam keadaan iman kepada Allah dengan membanyakkan membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah ni biar banyak. Dia tahlil tidak mesti satu. Saya suka kita nak baca berapa-berapa pun. Dan kalau tak saya baca satu, aku nak baca anda aku. Itu wajib. Kalau saya satu, kita satu dah. Kita baca tak apa. Kalau saya baca satu, kita baca 300 pun anda aku. Sebab tidak ditentukan banyak-banyak mana. Melainkan beberapa hadis yang datang sebut Nabi baca kemudian daripada semayang. Ada hadis yang Nabi baca 3 kali la ilaha illallah. Nampak? Wahdahu la syarikalah. 3 kali. Hak tahlil tu bebas. Tak mesti baca 100 kali, 70 kali, 50 kali. Tak. Kau pandai kita lah. Anggap maknanya kalau makan paung baca banyak kan 100. Tak. Kalau masih inyak 10 dah lah boleh makan dah. Dia gitu. Semoga dengan terpelihara iman kita. Baca sama lah la ilaha illallah. Lagi banyak lagi beruntung. Kalau ramai-ramainya kita baca 1000 lah kata kita paling afdal sekali dalam ramai-ramai. Lepas ada orang kampung lain pula baca 1500, kampung tu lebih pula. Dia paling lebih banyak lebih baik. Nampak? Memang kadang-kadang terdapat pada manusia fikiran atau pahaman yang membawa terkeluar daripada Islam. Maka adalah bersegera rujuk kepada Allah dan membaharukan iman kita sekalian. Jadi, kalau mari gangguan dalam hati ni, bini-bini nak suruh sesat. Nampak? Nak suruh sesat. Nak suruh mari agama lain lah betul. Islam ni tak betul. Zalim lah, gitu gini. Mari macam-macam syaitan ni nak. Sampai ke kita mati, goda. Macam-macam cara. Soal layang. Kata la ilaha illallah, minta berlindung. Dia nak suruh kita sesat. Pertanyaan perkara air semayang bagi mayat. Saya melawat ayah saudara saya meninggal dunia di luar kampung saya. Mayat itu dimandikan oleh 2 orang dan saya ikut bersama. Cara mereka ambil air semayang seperti berikut. Pertama niat. Yang kedua membasuh muka si mati 3 kali. Yang ketiga membasuh tangan hingga ke siku 3 kali. Yang keempat membasuh kaki 3 kali hingga ke buku lali. Yang kelima membasuh sedikit rambut di ubun-ubun 3 kali. Kaki dulu, kepala geliang. Yang keenam menyapu 2 telinga 3 kali. Adakah sah cara ini? Tidak mengikut peraturan air semayang kita masa hidup. Dipohongkan fatwa. Dia kata muskil mana pula? Basuh kaki baru basuh kepala. Tak. Fatwanya, cara yang tersebut kata mufti kita adalah salah. Kerana tidak ada padanya tertib. Sedangkan tertib adalah rukun wuduk. Dan menurut hukum mengambil air semayang hendaklah didulukan membasuh muka, kemudian tangan, kemudian sapu kepala dan akhir sekali membasuh kedua kaki. Dan orang mati juga hendaklah diikutkan hukum ini sama. Kerana tertib dalam hukum mengambil air semayang
satu daripada fardu wuduk, kerana menurut ayat Quran yang artinya adalah kamu basuh muka dulu, dan tangan-tangan kamu bersama-sama dengan siku kamu, dan sapulah kepala kamu dan kaki kamu bersama-sama dengan buku lali. Firmannya, idza kuntum ila salah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Kata ulama-ulama, jelas ayat ini mensyaratkan akan tertib. Kalau tidak ada tertib, maka tak perlu Tuhan sebut wamsahu bi ru'usikum dulu. Kediam tak apa. Nampak? Cukup dengan fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa arjulakum ila al-ka'bain famsahu bi ru'usikum. Tiba-tiba sapu ni bercelah daripada basuh, menunjukkan kewajipan tertib. Faham tu? Ni dah ada tertib. Tertib tak boleh langgar. Dia dua daripada hadis, daripada rukun wuduk, iaitu niat dan tertib. 4 daripada Quran. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. 2 daripada hadis. Gabungan Quran dan hadis jadi 6 rukun wuduk. Telinga tu tak wajib lah. Telinga tak wajib. Sunnah. Tapi tinggal basuh telinga, kata setengah ulama, tak gugur dosa kecil. Sebab nak gugur dosa kecil ni wuduk Rasulullah. Wuduk Rasulullah bukan rukun saja, orang sunat buat juga, iaitu sapu telinga dengan air. Kata pengarang kitab Kifayatul Akhyar, fardu yang ke-6 tertib, dan fardu yang terdapat daripada ayat wuduk. Jika kita katakan di sini kita katakan al-waw di sini kerana tertib, dan jika tidak adalah daripada perbuatan Nabi SAW, kerana tidak ada diterima daripada Nabi SAW bahawa baginda tidak pernah berwuduk melainkan dengan tertib, dan Nabi SAW telah bersabda kemudian daripada baginda mengambil wuduk dengan tertib, yang artinya ini wuduk tidak diterima oleh Allah semayang melainkan dengannya, yakni seperti wuduk ini. Nabi ambil semayang secara tertib, satu demi satu demi satu. Nabi kata, haza wuduk la yaqbalullahu illa bihi. Inilah wuduk, Allah Ta'ala tak terima melainkan dengan seperti inilah. Nampak? Begitu juga kata setengah ulama-ulama tafsir, dia kata wow, ini maknanya tertib, ada tertib berlaku pada wow, bukan makna serta. Wow ada juga makna serta. Wow makna dan. Saya datang, saya dan Ali telah pergi ke sana. Makna pergi bersama-sama lah. Nampak? Itu makna bersama. Tapi pada ayat ini bukan makna bersama. Bersama nak seretok laguan, dia ada dulu kediam. Jadi wow itu makna dan itu, dan selepas itu makna basuhlah muka kamu dan tangan kamu, dan selepas itu tangan kamu pula. Itu makna tertib. Baik, selesai masalah ni. Tengok orang dia kata kalau kita basuh kot siku dulu tak sah. Dah benda tu. Jangan lebih pada ulama pula. Basuh siku dia pasal Tuhan kata basuh, kerana Tuhan sebut dalam Quran tangan dulu. Fasilu wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kamu sampai siku. Tuhan kata sebut tangan dulu. Nampak? Tak boleh kita basuh siku dulu. Tak apa ulama, tak ada seorang pun kata kena basuh tangan dulu, jari baru siku. Faham? Sunat kita masuk jari dulu, kemudian baru siku. Bukan wajib. Dia buat gitu padang, jadi macam Safa Marwah. Tak boleh balik. Basuh muka memang nak ambil basuh ke atas dulu, ambil air buh ke atas, turun ke bawah. Kalau kita ambil ke bawah dulu sah, tapi bersing lah. Masuk air ke hidung, tarik begini bro ke atas. Dia gitu, bukan kata tak sah. Ada lebih-lebih ingat tadi, lebih pada orang alim. Macam mana dia ambil dia ni fatwa pelik-pelik aku tu. Ambil dia basuh telinga, tak boleh basuh dua belah aja. Kanang dulu. Basuh kanang. Nanti basuh kiri pula, basuh kiri tangan kanan. Tangan kiri tu air. Kiri. Pajuli mata-mata ni. Jadi hak berlaku. Hak ulama ada ajar, jadi mana-mana pula tak. Perkara bolehkah beramal melalui bacaan buku-buku agama? Kita nak beramal, kita tengok dalam buku, dalam kitab, kita beramal. Boleh ke tak? Saya gemar baca buku-buku agama, bagus. Dan majalah-majalah agama. Lebih-lebih lagi kitab agama, dia kata. Orang ni bagus ni. Ibrahim. Majalah agama. Bolehkah saya menggunakan ilmu yang ada di dalamnya sebagai saya berguru juga? Dia boleh anggap guru juga. Adakah sah di sisi agama
Islam belajar terus daripada buku. Dan ada orang kata tak boleh, kerana tiap-tiap ilmu itu mesti dengan guru. Jika tidak, samalah juga kita berguru dengan syaitan. Ini biasalah cakap orang tua. Tak, dia nak tahu kemuskilan ini. Baik. Maka pagi ni kita dapat penjelasan masalah belajar dengan buku. Dia kata alhamdulillah fatwa ni. Membaca buku dan kitab itu ada suatu sumber mendapatkan ilmu pengetahuan. Banyak sumber. Kalau zaman dulu buku saja. Sekarang lebih banyak. Ada majalah-majalah agama, ada buku-buku agama, ada kitab-kitab agama. Tak? Dalam berupa bentuk buku. Sekarang ada dalam bentuk kaset. Tak? Ambil ilmu daripada kaset. Kaset bacaan tajwid. Tak? Pukul 5 umpamanya. Molek belaka tu. Sekarang ni ada CD pula. Ada VCD, ada CD-ROM, ada MP3, macam-macam nama. Macam-macam. Ini kata kemajuan inilah yang dibenarkan syarak, yang dipuji syarak. Ini kemajuan yang dipuji syarak. Tak, gunakan kepada tempat yang sepatutnya. Tak. Guna alat-alat canggih-canggih untuk ambil perkara begini untuk buat belajar agama. Bagus kan? Tak. Dalam internet sekarang boleh belajar kitab dalam internet. Kita pernah belajar 2 buah kitab dalam internet. Dibaca, tapi gambar tu tak nampak muka, nampak tangan ni lah dia tunjuk kitab tu. Suara dia kita dengar. Orang yang ikut kitab dia tu ditunjuklah dengan kayu guru dia tu, tunjuk di kitab tu. Sebab tu ni kamera dia ambil lah. Jadi sama dengan guru baca tu, dia ikut lah. Nampak? Kita boleh belajar nada kitab dalam internet sekarang. Laman-laman web. Ulama-ulama di Jordan, di Syria ada keluar dalam laman web. Kita pilih kitab. Nampak? Kita pernah mengaji, pernahlah dalam internet. Salah satunya kitab Waraqat Usul Fiqh. Dia baru start, siapa habis dia baca. Bukan semalaman lah maknanya. Dia ada penggal-penggal dia. Tapi bukan secara langsung. Langsung tu gambar kurang molek. Kita pilih. Kalau dia buat dah 2-3 hari lepas, minggu lepas kita pilih. Bab dia satu. Dia baca, kita dengar dia baca tu. Kita pun dah baik dah hak dia sarah tu. Sama aja. Itu kemajuan. Tak? Kalau nak ngaji kita. Nampak? Kalau nak dengar orang nyanyi. Boleh berlaku. Tak? Nak belajar joget, ada tunjuk berlaku macam-macam. Laman web Jepun. Satu. Cara-cara bunuh diri. Kalau nak bunuh diri pun ada itu. Mitok basikal dah boleh, mitok atak dah boleh. Belajar bunuh diri. Nak apa? Macam-macam ada. Baik. Ini nak kabar kemajuan. Tak apa. Jadi sekarang ni luas. Adalah suatu sumber mendapatkan ilmu. Itu sumber belaka. Nak dengan tamu lah. Nak tamu. Kerana ilmu itu boleh didapati dengan mempelajari, berhadapan dengan guru. Boleh berhadap dengan guru. Atau mendengarnya tidak dengan berhadapan. Seperti ajaran yang dipancarkan melalui radio. Tak, dengarlah radio. Sama tak? Boleh. Dah kata berhadap ni musafahah. Ni apa benda ni? Musafahah ni, ni kata ni. Hak ni yang paling afdal. Guru ada depan. Paling afdal. Ni tak ada guru dalam radio cakap guru di RTN tu dibolehkan, faham? Bukan tak boleh. Dibolehkan. Afdal ni ada depan, boleh tanya apa semua. Dah ni lah radio boleh tanya ke? Tu dah kadang-kadang dia jadi lain putus. Faham tak? Dia lain putus, minta maaf ni. Lain putus. Soalan tu agak keras sikit, putus dulu. Pakai kat wayar kasar cik. Telefon jadi rumah kita cakap 2-3 jam tak putus. Tak? Boleh RTN putus, TV3 putus. Baru ni Muhammad Al-Muhammadi. Dia cakap tentang kebaikan Islam hadari. Jadi soalan yang pertama penanya tu tanyalah begini-begini, tak putus lagi. Awal-awal getih dah wayar. Jadi bila penanya yang kedua putus terus. Putus terus. Nampak? TV1 RTN tu berapa juta lah boleh putus wayar. Macam mana tu kata. Tapi dak terima putus ada hak molek. Dah putus-putus. Tengok bab. Kalau bab tajwid dak putus lah.
Malam-malam dia betul tajwid dalam radio tu. Banyak tu orang betul tu. Utuh RCA bagi 2 untuk guru. Tak? Mampu 7-8 ayat betul tajwid tu. Baik lagi belajar dengan guru Quran kampung. Dia baca dalam telefon lagi tu. Tak? Telefon tu utuh berapa ni bayar? Nampak? 5 ayat baca belagu. Ustaz tekan rega. Tak pun tak sedar kau. Perakak telekom berhak. Betul. Nak boleh ke habis 5 ayat? Tak? Semalaman boleh 2 orang. Tengah jam tu, secara 2 orang boleh ngaji. Banyak mana habis itu? Tidak sedar. Dia tak malam. Bila nak sudah tu, Ustaz tu kata, boleh tahan lah baca. Tengok lah, boleh tahan. Mana saya pun pula. Faham? Kalau kita benda baca nak tak sikit, ada lah. Dan kau macam apa? Mata kita, Ustaz. Kata boleh tahan. Anda belakang ini mainan bisnes belakang. Tak? Atau seumpamanya dan dengan membaca buku-buku lah, kitab yang didapati dengan banyak 500 kedai buku banyak, dan saya berpendapat seorang tidak dilarang baca buku tak apa, dan majalah atau seumpamanya untuk mendalamkan ilmu, tambah lagi ilmu, tak ada salah setelah ia ada punya asas. Tapi setelah ada asas, jangan tak ada asas berasa minat ke agama terus beli buku baca gitu je. Beli buku sifat 20 apa semua. Tak je belajar. Tak? Bakal tengok. Tak betul. Bakal tak betul. Masa ni syaitan ni masuk celah. Tak? Mudah lalu. Kerjaan ni mudah lalu lah. Dia hak kata kita ngaji sama dah. Kita tengok ada kuliah dah. Ada program dah. Kita beli buku-buku agama buat tambahan. Tak? Tu comel. Jangan agak hak mari dengar saja. Kita ada dah semalam seminggu 3 kali dah dengar. Tak? Umpamanya. Kita beli buat buku-buku lain buat tambahan. Tu tak apa lah. Mudah faham tu. Pasal ni guru kabur itu malam tu. Nampaklah ada dah ni lah kitab ni. Gini. Tapi kalau buku-buku yang bukan hukum tak apa. Bukan hukum. Tak apalah. Walaupun kita tak belajar lagi, kita beli buku kisah para sahabat tak apa tu. Tak payah guru baca tak apa. Cerita Ashabul Kahfi tak payah guru tu. Hak hukum akal ni, halal haram akidah apa semua ni bahaya. Dan pahaman yang cukup yang dapat membezakan antara yang benar dan yang salah. Jadi makanya biar kita belajar dulu dengan guru, dengar dulu hak sahih ni, barulah kita beli buku buat tambahan. Tak, memang kita kena buat tambahan. Nak kalau kita nak lebih sikit pada orang lain, kena buat tambahan lah. Atas satu kitab tu, umpamanya kita belajar kitab mana? Kitab bab semayang. Kita beli pula buku-buku bab semayang. Kita baca pula banyak-banyak. Malam ni orang ngajar bab ni. Malam ni bab semayangnya bab sujud sajadah. Kita baca pula buku sebelum pergi tu. Bila kita pergi nadah malam, pergi dengar malam ni, mudah baca dah ni. Banyak lah baca. Orang pun sebut dulu malam tu. Faham lah? Balik tengok pula kali lagi, cari pula ayat mana lagi. Buku mana terang bab ni. Tu tambahan dia panggil. Tambahan. Kalau nak banyak lah. Dan sekiranya ilmu itu tidak dipelajari melainkan dengan guru, akan menjadi sukarlah bagi seorang itu menambahkan ilmu pengetahuan. Kalau semua tu mesti berguru, payahlah. Pak dengar saja, tak pandang mana. Minggu kali dengar. Ataupun sehari sekali sikit, sehari sekali sejam. Tak? Sikit lah. Kalau kita nak lebih lagi pada orang lain, kita beli buku, kita baca sendiri. Tapi bab yang kita mengaji tu lah. Bab semayang. Umpama, buat tambahan. Dan saya dapat bahawa perkataan orang yang belajar dengan tidak ada guru, maka guru syaitan adalah pada mereka yang mula-mula nak belajar. Itu maksudnya. Orang yang tak ada guru, syaitanlah gurunya. Yang ni orang yang tak pernah belajar agama, terus belajar dengan buku. Itu betul. Dan orang yang tidak ada punya ilmu asas, bagaimana disebutkan di atas, tak ada asas, tak boleh. Kalau kita ada asas dah, tak apa, belilah buku banyak-banyak mana pun, insya-Allah jadi panduan bagi kita, jadi tambahan bagi yang telah ada. Orang pandai dah tak apa. Tak pandai lagi tak kena. Macam orang bawa kereta dah. Rajin bawa dah. Belajar dah. Tak apa lah. Tak ada rajin bawa lagi. Tak boleh. Dia kena ada orang sebelah. Dia rajin bawa kereta pertama kali. Dia ada orang sebelah. Dia kabur. Lepas kelas tekan dia apa semua. Hak bawa sama dah. Tapi tak mahal lagi. Tak apa. Hak rajin bawa dah. Tak. Tak bahaya. Jadi perkataan-kataan ulama menyesatkan kalau kita tidak ada guru itu, iaitu pada perkara-perkara yang kita tidak ada asas dalam bab tu. Tapi kalau kita dengar hak modah sekalipun, tapi kita tidak ada lagi asas dalam bidang sesuatu ilmu yang lain, kita tak boleh baca sendiri dok ilmu tu. Ilmu yang kata boleh baca sendiri ni ada asas, hak kita dengar hak modah. Bolehlah kita tambahan buku-buku lain untuk buat tambahan.
Tapi kalau kita tidak ada lagi guru dalam bidang tu, kita nak pakai hak tu selalu, pakai buku sahaja adalah payah. Rasa banyaklah alik betul. Rasa kata qiraah alik betul. Alik siapa kerja baca. Tak pernah ada guru sebut dia pakai pukul dia dah jadi. Dia tenda betul gini. Alik kenung gini. Tu bahang lam alik. Tak ada guru. Ada guru pun rayok repang. Nampak? Orang alif jadi alif. Nampak? Alif bata guru kata. Ikut alif bata. Sa dal dal. Sa dajal lebih. Dajal lebih. Faham? Orang za dia ja jadi. Tak ada guru, tu ada guru. Kalau tak ada, tak betul. Ada benda yang tak betul. Ada benda yang kita tak payah guru. Baca faham. Macam cerita kisah Nabi jadi. Kisah para sahabat. Tak. Itu mudah tu. Hak hukum ni. Halah haram. Takut jadi tak lain. Tak. Kalau kitab-kitab lama. Nampak? Dan jika tidak, maka tiada. Guna pula. Jika tidak, maka tiada. Dah kena lalu dah. Nampak? Jadi kalau kita sampai pada tempat-tempat yang kita muskil dalam kitab, hak kita baca sendiri, tinggal. Kita lakoh. Tak apa lakoh. Nampak? Tak kena piti. Lakoh gitu. Tinggal tu, garis. Jadi tanya orang pula. Jangan nak suruh faham juga. Bila nak suruh faham juga, dia jadi glitching. Tapi itu buku kalau sekarang dalam bentuk yang lebih moden lagi, lebih mudah. Kalau buku kataan sekarang, kalau dalam komputer, dalam CD-ROM semua, dia ada gambar dah pula tunjuk. Mudah lagi faham. Tak? Kalau panduan Wak Haji tu, dia ada gambar pula. Tunjuk kat mana garisan Hajar Aswad. Tak? Kat mana Maqam Ibrahim. Kat mana dak lalu dak stop. Dia ada gambar hidup pula. Lebih mudah lah ni. Pengajian agama lebih mudah. Dengan berubahnya zaman ni sebenarnya lebih mudah. Itu setengah daripada nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Kalau kita pandai guna, kita gunakan kecanggihan ini untuk agama. Jadi baik untuk kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi